Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda bersama saya dalam Agenda Awani. Banjir dan musibah banjir yang melanda beberapa buah negeri menuntut keprihatinan dan juga keselarasan koordinasi oleh semua pihak daripada agensi kerajaan, kementerian sehinggalah kepada mereka menjadi mangsa. Setakat hari ini lebih 50,000 mangsa ditempatkan di lebih 288 PPS di seluruh negara. Yang paling terjejas ialah khususnya di negeri Terengganu dan juga di Kelantan. Semalam Perdana Menteri turun padang ke negeri Kelantan dan beliau mengumumkan peruntukan sebanyak 100 juta, 50 juta untuk negeri Kelantan, 50 juta untuk negeri Terengganu untuk diselaraskan dan juga bantuan-bantuan diberikan kepada mereka yang terkesan. Bagaimana kita melihat bahawa bencana kali ini cukup besar dan juga lain ataupun luar biasa daripada kebiasaannya. Saya bersama dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan juga tugas-tugas khas iaitu Datuk Armizan Muhammad Ali. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami. Tahniah juga atas pelantikan sebagai menteri, tapi pastinya waktu yang cukup mencabar pada ketika ini apabila kita bercerita mengenai bencana banjir yang berlaku khususnya di Pantai Timur. Mungkin Datuk ada sedikit perkembangan dan juga update mengenai apa yang berlaku khususnya dengan pengumuman Perdana Menteri untuk peruntukan 100 juta itu, keselarasan dan sebagainya, situasi semasa pada ketika ini yang dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih Zul, terima kasih Awani. Sebagaimana yang dimaklumkan semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam tinjauan lapangan ke Kelantan, beliau telah mengumumkan peruntukan segera 50 juta untuk Kelantan dan juga Terengganu. Sebenarnya itu merupakan peruntukan yang disalurkan melalui agensi pengurusan bencana negara dan pengurusan bencana di negara kita ini melalui arahan MKN, Majlis Keselamatan Negara nombor 20, dasar dan mekanismenya telah pun digariskan yang melibatkan koordinasi di antara pusat, negeri dan juga daerah. Kita ada 3-tier committee di peringkat dasar, Jawatankuasa Pengurusan Bencana di peringkat pusat, negeri dan juga daerah. Dan penyelarasan itu dibuat melalui jawatankuasa dan mekanisme yang telah diwujudkan tersebut. Dan kalau bercerita tentang keadaan banjir ataupun monsun timur laut yang orang sebut sebagai musim tengkuju yang lepas dan pada tahun ini, sememangnya daripada data yang kita lihat, sememangnya keadaan pada tahun ini sebenarnya memang lebih mencabar. Kalau dari segi data yang kita terima setakat ini, MTL, Monsun Timur Laut pada tahun yang lepas, iaitu 2021-2022, November ke Mac 2021-2022, keseluruhan mangsa yang terlibat adalah 181,907 yang melibatkan 50,797 keluarga. Dan setakat ini untuk Monsun Timur Laut, tahun ini yang bermula November dan dijangka diramal sehingga Mac tahun lepas, jumlah mangsa yang terlibat sebenarnya adalah 118,609. Sudah menghampiri jumlah keseluruhan tahun lepas dan keluarga yang terlibat adalah 34,851. Itu sebabnya penyelarasan itu cukup penting di semua peringkat dan tahun ke tahun kita cuba mencari penambahbaikan untuk mengurangkan kesenjangan di antara perancangan yang telah dibuat melalui 3 jawatankuasa ini ke peringkat penyelarasan apabila bencana berlaku di lapangan. Itu bermaksud ini kita boleh dikatakan fasa yang lebih awal kalau dibandingkan dengan monsun timur laut. Kalau tahun lepas itu sampai ke bulan 3 dan kita baru sahaja bulan Disember dan angka mereka yang dipindahkan dan menjadi mangsa seperti mana Datuk katakan tadi cukup tinggi sekali. Ini menuntut kepada penyelarasan itu untuk full marathon. Ini baru pecutan pertama. Bagaimana persediaan untuk menjangkakan keadaan-keadaan dan juga gelombang-gelombang yang seterusnya, Datuk? Apa kesukaran dan juga cabaran kita perlu fahami dan juga perlu bersedia? Itu yang saya sebutkan tadi, perkara paling utama adalah untuk kita melihat kepada penambahbaikan terhadap gap ataupun kesenjangan di antara perancangan dan juga koordinasi apabila bencana itu berlaku.
Dan untuk tahun ini, contohnya pada tahun 2022 ini, penambahbaikan yang dilakukan adalah bukan setakat kita mengadakan taklimat biasa, tetapi telah diadakan siri-siri latihan simulasi di semua peringkat. Sama ada agensi-agensi kerajaan yang terlibat, kita lakukan di semua zon, melibatkan yang paling penting adalah dua pihak. Pertama, pengurusi jawatankuasa bencana di peringkat daerah, iaitu pegawai daerah, dan yang kedua adalah komander ataupun ketua pos kawalan tempat kejadian, iaitu OCPD, ketua polis daerah. Itu telah kita lakukan, dan selain itu juga kita juga melibatkan agensi-agensi lain dan juga komuniti melalui program yang kita namakan Community Based Disaster Risk Management, yang hampir untuk tahun ini kita telah berjaya melibatkan lebih 20,000 peserta yang melibatkan pengurusi JPKK, ketua kampung, NGO, komuniti belia dan sebagainya. Jadi dari segi perancangan, SOP itu sudah ada. Jadi bagaimana kita apabila pastikan berlaku dapat digerakkan terus. Ada penyelarasan, mereka memahami, dan apabila bencana itu berlaku, autopilot semua dapat digerakkan mengikut SOP yang telah pun dikemas dari semasa ke semasa. Dan ini dikatakan sebagai selain daripada menjadi mangsa, mereka menjadi resilient. Kerana ini adalah perkara yang dilatih. Kerana kita sering memberikan contoh kepada negara Jepun contohnya. Apabila telah berlaku bencana, mereka sudah bersedia dengan lebih awal. Tapi kalau kita di Malaysia, Datuk, realitinya macam mana? Adakah benar mereka dapat bergerak secara terus ataupun masih lagi ada penambahbaikan perlu dilakukan? Ya, kalau disebut tentang resilient, saya melihat daya tahan, ketahanan masyarakat di Jepun itu contohnya, dan juga beberapa negara lain memang jauh berbanding kita, disebabkan tahap bencana yang mereka lalui itu memang jauh lebih besar. Jadi tahap kesedaran, ketahanan mereka memang sudah lebih advance daripada kita. Tapi saya lebih melihat kepada sebenarnya adalah tahap kesiapsiagaan masyarakat. Bagi saya itu di peringkat ini jauh lebih penting. Dan sebab apa? Kalau kita lihat, bencana ini merupakan antara ancaman terbesar yang akan kita lalui. Kalau kita lihat World Economic Forum dalam report pada tahun 2022 ini, Global Risk Report, menggariskan 10 perkara yang menjadi ancaman terbesar dunia dalam dekad yang mendatang, 10 dekad yang mendatang yang telah pun bermula. Daripada 10 ancaman terbesar itu, 5 daripadanya adalah bersifat environmental. Dan 2 yang paling utama, risiko terbesar, the severe risk, yang pertamanya adalah climate action failure, dan yang kedua adalah extreme weather. Jadi itu sebab kita mengharapkan masyarakat kita, selain daripada persiapan di peringkat agensi-agensi kerajaan, masyarakat kita juga perlu ada kesedaran dan perlu mempunyai tahap kesiapsiagaan untuk melihat bahawa bencana ini merupakan sesuatu yang di luar kawalan kita, yang perlu untuk kita buat persiapan, bersiap siaga, dan bukan hanya kita melihat kepada pengurusan bencana setelah bencana berlaku. Selepas dan paling penting juga, Zul, sebenarnya adalah pengurusan risiko bencana. Sebelum kita melalui bencana itu, pengurusan risiko bencana. Bukan hanya di peringkat kerajaan, sebab ada laporan contohnya di insiden di Taman Seri Muda tahun lepas, ada kajian disebut kerugian yang dialami hampir 6 bilion. Dan dinyatakan juga sekiranya kita ada risiko pengurusan risiko bencana, tahap kerugian itu akan dapat dikurangkan. Jadi kita kena melihat ke arah itu. Itu sebabnya antara benda apabila saya diberikan amanah ini, kita telah mempunyai dasar. Kita ada dasar dan mekanisme pengurusan bencana negara, iaitu arahan MKN nombor 20 yang telah menggariskan mekanisme, polisi dan sebagainya. Namun saya melihat ada perkara yang perlu kita tambah. Moving forward, aspek pengurusan risiko bencana, supaya kita mempunyai kesedaran dan tahap kesiapsiagaan across the board, merentasi agensi, bukan lagi bersifat sektoral. Dan saya kongsi pada Zul, minggu pertama saya masuk mengambil amanah ini, antara pendekatan yang saya lakukan adalah
kita tengok persiapan peringkat kerajaan sudah ada, engagement dengan NGO. Dan NGO ini bukan hanya NGO yang menyampaikan bantuan makanan dan sebagainya, tetapi ramai NGO, banyak NGO yang juga mempunyai kepakaran dalam aspek bencana, dan mereka juga telah memberikan input-input yang baik. Bagaimana kita dapat mengemaskan dasar yang sedia ada dari aspek polisinya, komunikasi yang Zul sebutkan tadi, teknologi, kawalan keselamatan, pengagihan dana dan juga aspek pendidikan dan kesedaran komuniti. Dan insya-Allah saya akan membawa melihat kepada perkara ini untuk kita moving forward. Kita bawa on board bukan hanya pakar-pakar kita, jabatan teknikal di peringkat kerajaan, tetapi involvement daripada NGO dan badan sukarela yang juga mempunyai pengalaman juga cukup penting. Datuk, bagaimana kita belajar daripada, kita tidak boleh menolak bahawa ada kesilapan yang dilakukan dalam kita menguruskan bencana, khususnya banjir, seperti banjir besar yang berlaku pada tahun lepas. Seringkali menjadi kontroversi ialah perkataan bagaimana punca kuasa dan juga arahan NADMA dan sebagainya. Kita sudah ada prosedur, kita sudah ada SOP, cantik. Itu di atas kertas. Apabila bencana berlaku, tidak semua itu boleh diguna pakai. Flexibility dan juga memberikan empowerment kepada mereka yang berada di lapangan, mereka yang terkesan akibat banjir. Bagaimana itu berlaku dalam musibah pada kali ini? Datuk sebagai yang berada yang megang kuasanya, bagaimana memastikan bahawa semua agensi ada diberikan flexibility untuk menjalankan tugas dan juga peruntukan itu juga dimudahkan dan juga diberikan fasilitator yang mudahnya. Bagaimana itu, Datuk? Okey, itu yang saya sebutkan tadi adalah kita kena melihat kepada apa lagi kesenjangan yang wujud di antara perancangan dan juga pelaksanaan di peringkat akar undi. Sebab kebanyakan bencana ini akhirnya berlaku di peringkat setempat, sama ada daerah ataupun negeri, melihat kepada bentuk bencana yang berlaku. Dan antara apa yang kita lakukan, contohnya dari aspek kewangan yang disebutkan tadi, sememangnya pendekatan kita di NADMA dan juga kerajaan adalah NADMA mengurus di peringkat pusat, namun peruntukan itu akan disalurkan ke negeri. Negeri yang akan membuat perolehan dan sebagainya, perolehan darurat, apa keperluan. Bukan NADMA, di peringkat NADMA yang semasa operasi itu yang akan menentukan, melaksanakan proses perolehan. Jadi kalau Zul sebutkan aspek empowerment, itu telah pun berlaku. Yang kedua, dalam bencana ini kita mempunyai tahap-tahap. Kita melihat kepada apa yang berlaku, sama ada tahap 1 dikendalikan oleh pengurusi jawatankuasa bencana daerah, diketuai oleh pegawai daerah dan juga komander kepada pusat kawalan tempat kejadian OCPD, dan tahap kedua di peringkat negeri, kawal sedianya di peringkat negeri dan juga peringkat pusat. Namun walaupun berlaku di peringkat daerah ataupun negeri, macam sekarang apa yang berlaku di Kelantan, Terengganu, berada pada tahap 2, namun di peringkat pusat juga kita membuka pusat kawalan operasi bencana di peringkat pusat. Peranan kita adalah intervensi. Sekiranya ada apa-apa yang diperlukan oleh daerah ataupun negeri, kita akan bantu. Contohnya baru-baru ni Kelantan, Terengganu dibesut apabila berlaku, mereka agensi penyelamat kita, responder kita tidak mencukupi kerana ada antara mereka juga yang menjadi mangsa. Dan kita bila ada laporan tersebut, kita bertindak pantas untuk menghantar pasukan bantuan untuk membantu operasi. Jadi yang paling penting adalah komunikasi dan penyelarasan. Dan kalau disebut tentang empowerment itu memang telah berlaku. Jadi kita melihat lagi, setiap kali, itu sebabnya setiap kali ada bencana berlaku, kita melihat kepada aspek apa yang disebut postmortem kita, untuk memastikan kita sentiasa ada best practices dalam pengurusan. Sebab ini melibatkan soal nyawa, harta benda, maka respon kita juga penting. Bukan hanya respon, bukan hanya reaktif, tapi kita juga perlu proaktif untuk memastikan pengurusan yang terbaik, yang sehabis baik untuk kita berikan, menyelamatkan nyawa dan harta benda rakyat. Datuk menyebut tadi engagement dan juga libat urus yang dilakukan bersama dengan pihak NGO khususnya.
NGO di Malaysia ini kepakarannya pelbagai, daripada sudut teknologi sehinggalah kepada bantuan bekalan. Tapi dalam masa yang sama juga, saya bila pergi turun bersama dengan NGO di kejadian banjir pada tahun lepas, mereka memiliki data dan juga maklumat yang lebih tepat kadang-kala daripada agensi kerana mereka mendampingi mereka menjadi mangsa banjir. Justru bagaimana pada kali ini kerjasama yang mesti Datuk katakan tadi, koordinasi itu dilakukan antara NGO kerana apabila musim banjir ini ramai NGO yang berdaftar dan juga NGO secara bersendirian sukarelawan mahu membantu. Tapi itu menyebabkan selain daripada kebanjiran air, kebanjiran juga bantuan dan juga NGO itu sendiri. Bagaimana itu dapat dimudahkan dan juga koordinasi penyelarasan yang seperti mana yang Datuk katakan tadi. Bagaimana NGO yang nak membantu mereka ini dapat terus berhubung terus dengan pihak berkuasa dan itu dapat dimudahkan. Okey, yang pertama ia melihat kepada peringkat mana mereka ingin membantu. Ada NGO, sektor korporat yang ingin menyampaikan bantuan, mereka tidak turun ke lapangan, tapi mereka ingin membantu kerajaan dengan memberi bantuan tunai. Contohnya di peringkat pusat, kita akan selaraskan melalui NADMA. Sebagaimana yang 2 hari lepas saya menerima sumbangan daripada FGV Holdings. Yang kedua, ada juga NGO yang ingin turun ke lapangan. Itu sebab kita nasihati NGO ini agar berhubung direct secara langsung dengan PKOB, Pusat Kawalan Operasi Bencana di peringkat daerah, agar mereka dapat menyalurkan peruntukan itu ataupun sumbangan itu. Bagi saya 2 perkara. Pertama, bantuan yang betul-betul tepat diperlukan oleh daerah, dan yang kedua adalah tepat kepada golongan sasar yang benar-benar memerlukan. Kadang-kadang ada lambakan makanan jika ditumpukan pada satu tempat. Jadi mereka perlu menyelaraskan melalui PKOB daerah, dan sekiranya mereka tidak dapat menghubungi PKOB atas masalah kadang-kadang komunikasi, kita mempunyai pasukan di NADMA, di NDCC, National Disaster Command Center, mereka boleh hubungi. Dan itulah sebabnya banyak NGO melalui platform Rakan NADMA yang kita tubuhkan, kita membuat engagement awal dengan NGO ini, dan kita menggalakkan lagi mana-mana NGO untuk tampil menyertai Rakan NADMA ini sebagai platform untuk kita membuat penyelarasan. Kita tidak ada niat untuk kontrol mereka, bukan untuk mengawal NGO ini. Kerana ada yang kata bila kena mendaftar dengan NADMA, kena ikut prosedur, ada seseorang sukarelawan dia macam, saya ada tahu kerja saya sendiri. Jadi bagaimana jaminan dari Datuk dan juga kementerian daripada pihak atasan bahawa itu yang saya sebut di awal ucapan saya dalam engagement dengan mereka, memang saya sebut kita tidak ada niat untuk kontrol, tetapi adalah tujuan penyelarasan. Dan yang paling penting juga kita ingin melihat kepada aspek keselamatan NGO sendiri, sukarelawan mereka. Sebab kita khawatir sekiranya mereka turun tanpa pihak agensi penyelamat mengetahui, kita khawatir ada risiko keselamatan. Jadi kepada NGO-NGO yang terlibat, kita sentiasa improvise pendekatan kita, namun sekiranya tidak dapat, that's why saya sebut tadi kita bukan mau kontrol, you can contact directly PKOB daerah, namun jika tidak dapat di PKOB daerah, boleh berhubung dengan NADMA. Kita ada unit khas yang membantu NGO ini untuk menyalurkan bantuan mereka. Apa yang kita dapat ramalkan untuk minggu-minggu dan hari-hari yang mendatang, kerana angka mangsa itu naik dan turun. Tapi dalam masa yang sama kita akan selalu dengar keluhan mereka ialah apabila rumah dah dibersihkan, sekali lagi banjir melanda dan sebagainya. Kita memiliki data saintifik yang cukup baik daripada pelbagai agensi, Met Malaysia contohnya. Justru untuk monsun timur laut pada kali ini, berapa lama kita dapat jangkakan untuk minggu-minggu yang mendatang, Datuk? Persediaan kita bagaimana? Kerana sudah pasti penggiliran tugas, penggiliran mereka yang bergerak dalam agensi penyelamat dan sebagainya, itu juga kita perlu bersedia. Bagaimana kita memandang hari-hari mendatang, Datuk? Memang merisaukan sebenarnya, Zul. Contohnya, daerah jajahan Pasir Mas sendiri untuk tahun ini saja, mereka telah melalui 3 gelombang banjir. Dan dalam MTL 2022 ini sendiri pun, November gelombang kedua dan pada Disember ini gelombang ketiga. Hanya untuk Pasir Mas. Dan ramalan awal daripada Met contohnya, luruan kedua,
MTL 2022-2023 ini adalah pada tarikh 17 hingga 21. Namun pada 19 hari bulan data terkini yang kita perolehi, ramalan daripada MET itu, dia akan berterusan sehingga 25 hari bulan Disember. Itu keadaan yang berlaku, dan sekarang ini walaupun daripada MTL yang akan datang sudah 11 negeri terlibat, sekarang 5, namun kita jangka termasuklah negeri saya, Sabah, pada bulan Januari dijangka diramalkan akan berlaku gelombang banjir itu. Jadi itulah kita mengharapkan masyarakat sentiasa peka, merujuk kepada agensi-agensi yang terlibat. Dan satu perkara, Zul, yang ingin saya tekankan di sini lagi, kerjasama masyarakat. Semalam pun kita turun ke Pasir Mas, agensi penyelamat kita melaporkan masih ada pihak awam kita yang masih tidak memberikan kerjasama sekiranya setelah arahan untuk keluar itu, berpindah itu diberikan oleh agensi penyelamat. Isunya adalah kita khawatir apabila mereka lambat keluar, keadaan banjir sudah semakin teruk, air sudah semakin deras, masa itu sukar untuk agensi penyelamat membawa mereka keluar. Itu sebabnya kita berharap masyarakat supaya patuh kepada arahan pihak wajib, walaupun sebenarnya, Zul, kita sebenarnya sudah ada undang-undang, Akta 221, Akta Pertahanan Awam Malaysia 1951 Seksyen 4C, yang memberi kuasa kepada Angkatan Pertahanan Awam untuk mengarahkan dan mengambil tindakan. Namun pada peringkat ini kita tidak berhajat untuk mengambil tindakan atau memberi hukuman, tetapi kita mahu kesedaran itu wujud di kalangan masyarakat. Kerana akhirnya keputusan itu dibuat setelah data-data dilihat dan untuk keselamatan nyawa mereka sendiri. Jadi kita mengharap kerjasama daripada anggota masyarakat untuk bekerjasama mematuhi arahan yang diberikan oleh agensi berwajib. Kalau berdasarkan data dan juga maklumat ramalan daripada pihak Met Malaysia itu menjangkakan bahawa keadaan akan berterusan sehingga untuk tempoh beberapa hari lagi. Kita juga mempelajari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi mengatakan bahawa ada masalah ketidakcukupan logistik dan juga terputus bantuan contohnya beberapa hari lalu, dan itu minta ditambah baik. Apa lagi pendapat baik-baikan yang akan dilakukan secara berterusan? Perdana Menteri juga mengatakan bahawa semalam kalau sekolah tu Kementerian Pendidikan dah diarahkan untuk membuka semua sekolah untuk dijadikan pusat-pusat pemindahan. Jadi bagaimana jaminan daripada pihak kerajaan untuk memastikan bahawa sekiranya ada masalah yang sedikit lompong itu akan sentiasa berterusan untuk diperbaiki, dan ini adalah komitmen merentasi parti, merentasi kementerian dan juga merentasi agensi. Bagaimana itu dapat kita berikan keyakinan kepada rakyat supaya masalah ini dapat kita harungi bersama? Ya, itulah Zul, contohnya kalau Zul sebutkan tadi tentang PPS. Sebenarnya perancangan kita sudah awal. Contohnya untuk MTL, menghadapi MTL tahun ini kita telah mengenal pasti sebanyak 7,906 lokasi yang boleh dijadikan PPS yang boleh menampung sehingga 1.9 juta mangsa dari segi perancangan. Namun di contohnya Pasir Mas malam ada tambahan lagi. Bila jumlah mangsa semakin ramai, kita secara ad hoc menambah 3 PPS lagi. Dan yang kedua, tahun ini feedback yang kita terima lagi berdasarkan tinjauan kita, Zul, adalah aspek makanan. Sebab mangsa-mangsa kita ni sudahlah keluar daripada rumah, dan kadang-kadang ada lokasi tertentu bila hujan terlalu lebat, masalahnya adalah untuk penyediaan makanan di PPS peringkat awal. Sudahlah orang penat dengan fobia apabila banjir, dan ada juga agensi kita, anggota JKM yang bertanggungjawab untuk menyediakan aspek kebajikan, mereka juga menjadi mangsa banjir. Itu sebab kita telah bincangkan antara pendekatan yang kita laksanakan adalah menyediakan makanan menggunakan retort teknologi. Ada negeri yang telah buat at least untuk first and second meal. Jadi bila mangsa sampai, kita terus menyerahkan retort food itu untuk mereka sediakan, tidak perlu guna air panas, air pun sudah tersedia dalam paket itu. Sekurang-kurangnya mereka sampai, mereka boleh mendapat makanan. Ada beberapa negeri, contohnya Pahang telah
telah melakukan pendekatan ini dan kita mengharap walaupun ada implikasi kewangan sudah pastinya, namun bagi kita untuk memastikan orang sampai ke PPS boleh mendapat makanan dengan segera, khususnya the first meal and second meal, maka ini antara pendekatan yang perlu kita perluaskan ke semua negeri, khususnya negeri-negeri yang memang menjadi hotspot, Kelantan, Terengganu dan Pahang ini contohnya. Datuk, kita ada 1 minit saja untuk berakhir, tapi yang pastinya kita berada dalam situasi yang sukar untuk dijangka mengenai bencana ini. Sudah pasti kita perlu juga memastikan, juga memberikan keyakinan kepada rakyat dan juga nasihat kepada rakyat untuk sentiasa bersedia dan juga bertabah untuk jangka masa hari-hari yang mendatang ini. Apa nasihat kepada rakyat khususnya yang menjadi mangsa dan juga yang mungkin berisiko menjadi mangsa banjir? Okay. Pertama, yang paling penting adalah bagi saya, masyarakat kita perlu alert dengan messaging yang diberikan oleh kerajaan. Yang kedua, patuh kepada arahan. Dari segi keyakinan, kerajaan insya-Allah menyediakan apa yang perlu. Sama ada operasi dan bantuan-bantuan telah diumumkan yang diselaraskan oleh NADMA. Ada 5 jenis bantuan yang akan disalurkan kepada bangsa-bangsa banjir. Jadi dari segi itu saya fikir rakyat kena faham komitmen tinggi yang diberikan oleh kerajaan. Dan saya juga, Zul, ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada agensi kerajaan kita, NGO yang terlibat, sama ada agensi penyelamat, polis, PDRM, ATM, Bomba, APM, Smart, Rela, dan kadang-kadang kita terlupa juga contohnya agensi kesihatan, agensi kebajikan kita, dan juga NGO yang sebenarnya memainkan peranan cukup penting dan mereka juga mengambil risiko. Jadi terima kasih kepada semua yang terlibat dan kita harap sama-sama kita berusaha untuk memastikan kita dapat menangani isu bencana khususnya banjir yang sedang melanda MTL ini dan kita dapat menyelamatkan nyawa dan harta benda masyarakat mangsa kita yang terlibat. Baik, terima kasih Datuk kerana sudah bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Sudah pasti ini adalah masanya yang cukup sukar buat mereka yang terkesan akibat banjir dan ini juga masa untuk kita menguji keprihatinan kita dan rakyat Malaysia tidak pernah gagal untuk menunjukkan kita mampu menolong pada siapa yang sukar dan juga sama-sama mengharungi waktu yang sukar ini bersama. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti.